Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. So, Alhamdulillah, hari ini kita akan continue kita punya slot. Seterusnya adalah slot culture dan value ADR. Okay, so untuk culture dan value ADR ni, di mana kita akan belajar tentang budaya ADR, nilai-nilai yang diterapkan di dalam ADR Global punya company lah. Okey, jadi seperti mana yang kita maklum, untuk kita punya motto ADR Global Sdn Bhd, ADR Change Life. Jadi ADR boleh mengubah kehidupan. So, ada budaya-budaya baru, insya-Allah sama-sama kita akan belajar pada hari ini, yang mana kita boleh apply dalam kehidupan kita untuk kita jadi lebih baik lagi. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang budaya di ADR dan value-value yang diterapkan di ADR, kita tengok dulu video seterusnya. Yang pertama, cabaran nak ubah hidup adalah ego. Kita rasa apa yang kita ada ni macam banyaklah sangat. Dan kita rasa macam tak perlu lagi dah. Okey, ego. Kat mana yang salah ego? Dekat mental kita ego. Faham tak faham ni? Kita nak tapi kita tak nak belajar. Kita nak tapi kita tak nak berubah. You faham Keinginan kita ni tak cukup kuat yang boleh menundukkan ego kita. Kita tak bersedia nak belajar. Macam saya tanya, macam saya muda, mungkin anda rasa, apa belajar dengan dia? Dia ni muda. Bukan muda atau tua. Siapa ada result, kita belajar dengan dia. Siapa ada result, kita menuntut dengan dia. Simple as that. Pertama, ego. Yang kedua, ramai orang skeptical. Bukan spectacle. Skeptical. Ragu-ragu. Tengok satu benda tu penuh dengan negatif. Prasangka buruk dulu. You faham Macam setengah orang tengok saya, macam seminar. Alhamdulillah mama yo je. Mana kau tahu, kau pun tak pernah datang. Dan tulis, apa dia buat ni, kau pun tak pernah datang. Kau tak tahu pun apa yang berlaku. Betul-betul? Skeptical. Ramai orang tengok satu benda tu negatif. Dan ramai orang suka sebarkan negatif. Benda yang dia tak tahu. Dapat WhatsApp, tengok video, dia ni sesat. Share dengan orang, dia ni sesat. Kau pun tak tahu apa-apa. Dan kau berhutang. Pahala kau akan diserahkan di mahsyar esok pada orang yang kau sebarkan fitnah tersebut. Tak cukup pahala kau, dosa orang tu kau akan ambil dan tanggung. Ini apa yang orang tak faham. Dan semua tu akan menghalang getaran rezeki kita. Semua benda tu akan menghalang rezeki masuk dalam hidup kita. Bila kolam jiwa ni penuh dengan kekotoran. Tak faham sekarang, tak apa, satu yang insya-Allah nak faham. Yang ketiga, kenapa ramai orang tak boleh ubah hidup dia? Takut. Takut gagal, takut rugi, takut malu. Takut apa orang cakap. Macam setengah orang datang kelas ni hari ni pagi ni, takut cerita dengan orang. Nanti apa orang cakap datang seminar. Malu. So diam-diam cover, tak nak cerita dengan orang. Ada orang macam tu. Macam apa dia skemanya kau pergi kursus. Hari Ahad. Baik kau duduk rumah tergangkang bergolek, kau dengar mamak tu gemuk bercakap buat apa? Sekarang dia boleh cakap apa dia cakap. Bagi you masa insya-Allah 6 bulan ke setahun akan datang. Bila waktu tu you bebas masa, bebas kewangan, you boleh buat apa yang you nak buat. Masa tu tengok siapa yang bercakap. Biar result yang bercakap. Kita tak cakap apa-apa. Kita hanya perlu perbaiki hidup kita. A'maluna wa a'malukum. Amal kau, amal aku, amal aku. Saya faham perkataan CI. Yang keempat, ada setengah yang dia tak boleh ubah. Cabaran dia nak ubah hidup tak boleh. Kelemahan dia adalah malas. Sekarang sebelah, malas. Okay, malas. Nak ubah hidup tapi malas. Tak boleh. You kena push diri you. Mula-mula you malas. You kena paksa diri you. Sebab tak ada orang lain boleh paksa you kecuali diri you. Saya tak boleh ubah hidup you tuan-tuan. You yang boleh ubah hidup you. Saya hanya boleh bagi ilmu, sampaikan. Tapi kalau you tak nak belajar, tak ada siapa boleh tolong. Yang kelima, ramai orang rasa, tengok sini. Dia rasa tak layak. Rasa macam, boleh ke aku ni? Boleh ke aku ni kaya? Ada rupa kecantawan ke? Tuan-tuan, satu-satunya jawatan dalam dunia tak perlukan kelayakan adalah jutawan. Tak payah tengok CGPA berapa, tak payah belajar ijazah mana, universiti akreditasi ke tak payah. Usahawan dan jutawan, tak perlu. Tak ada siapa nak pergi buka kedai warung jual kulit pisang, kelayakan dia mesti diploma. Tak ada. Faham? Semua orang mampu dan layak. Janji, you ada ilmu dan you buat tindak
tindakan. So next one, suka bertangguh. Procrastinate, suka bertangguh. Hello, suka bertangguh. Kenapa tak datang kelas ni? Suka bertangguh. Okay, suka bertangguh. Siapa ada masalah ni? Jujur angkat tangan. Jujur angkat tangan. Terima kasih. Tahu tak apa. Ya, lebih baik daripada tak mengaku dan tak tahu. Suka bertangguh. Macam mana nak suka bertangguh ni, kawan baik dia next one. Suka bagi alasan. Tu kawan baik dia, kembar dia. Suka bertangguh, suka bagi alasan. Betul? You know? Kenapa you tak belajar dapatkan mentor bertahun-tahun ni? Macam-macam alasan. Orang buat bisnes, kalau anda tengok bisnes tu berjaya, bukan pasal bisnes tu berjaya. Sebab orang yang uruskan bisnes tu berjayalah dia berjaya. Kenapa ada setengah bisnes tu bagus? Tukar je orang lain uruskan, melingkup. Sebab orang yang uruskan ni. Okay? Orang yang menguruskan ni yang menentukan banyak perkara tentang bisnes tu. Saya panggil dia sebagai attitude. Cuba ulang. Attitude. Orang yang berjaya, attitude. Dia ada attitude yang berbeza. Kenapa ada orang buat bisnes simple, kecil, benda yang macam coklat kek, tapi boleh buat berapa juta setahun. Orang buat kedai bakery lagi, tapi 700,000 setahun pun tak dapat. It comes back to attitude. Saya bagi contoh attitude. Orang berjaya. Siapa nak tahu angkat tangan CI? Kalau you tanya saya, macam mana saya nak buat bisnes berjaya? Belajarlah bina attitude dulu, bukan bina bisnes dulu. Bina attitude dululah, barulah bisnes akan terbina. You know? Nak bina bisnes, attitude tak ada, bisnes tu tak ada attitude, bisnes tu takkan boleh beat jauh. InsyaAllah tak. Okay? Apakah karakter? Tulis perkataan tu. Karakter orang-orang yang bisnes ni buat berjaya. So karakter nombor satu yang saya perhatikan. Sama orang yang berjaya ni. Hampir sama. Saya interview Tony Fernandez punya PA, dia cakap benda yang sama. PA dia bercakap dengan partner saya. Cerita pasal karakter orang berjaya. Dia kata, samalah Tony tu dengan Azizan punya karakter. Ya. Azizan pun sama juga dengan karakter punya Tony. Apa yang sama? Saya beritahu nombor satu. Disiplin. Kita ada disiplin yang tinggi dalam bisnes. Disiplin. Ada Bran? Apa maksud disiplin? Bukan kejap bangun pagi, kejap tak. Bukan kejap awal, kejap lambat. Tak, disiplin tu sentiasa konsisten. Cuba ulang. Konsisten. Terima kasih. Itu namanya disiplin. Dia ada karakter. Fokus. Orang yang berjaya, mereka sangat fokus. Okay, saya nak balik kepada mentality sekejap. Boleh-boleh? Saya nak kenalkan anda beberapa orang kawan saya. Anda pernah kenal nama Richard Branson? Alright, anda tengok tadi saya bergambar dengan dia. Bulan 12 hari itu saya berada dalam kelas dia. Yuran dia tak mahal, 200,000 je. 200,000 ringgit Malaysia. Masih baik, bukan US dollar. Okay. So Richard Branson ni tuan-tuan, billionaire. Saya nak cerita ni, mentality ni. Richard Branson, dengar. Richard Branson, dan ini kajian Stanford University, 100 orang paling kaya dan berjaya dalam dunia. Dengar Kajian tu mengatakan, 100 orang ni dia kaji, dia nak tahu, adakah dia orang ni berjaya sebab CGPA ke, universiti mana dia belajar ke? Ataupun sebab kemahiran ke, dia belajar engineering, pandai engineering, sebab tu dia jadi engineer dan sangat berjaya, atau sebab apa? Kajian tu mengatakan last kali ialah 100 orang, hanya yang disebabkan skill atau kemahiran atau universiti, hanyalah 22% paling banyak. 22%. Maksudnya, hampir 80% dia orang ni berjaya bukan pasal skill, pasal mentality. Cakap orang sebelah, mentality. Kenapa orang berjaya? Saya perhatikan mereka ni pantas. Pantas buat keputusan, pantas buat tindakan. Pantas. Keputusan cepat, tindakan pun cepat. Dia tak ada terhege-hege nak buat satu keputusan. Dia nak. Macam mana nak tu dia fikir kemudian. Betul tak Syawal? Tu cara kita deal. Dia cakap, saya tengok, okey, setuju. Saya tak fikir pun macam mana benda nak settle. Itu bukan urusan saya. Itu next. Buat dulu. Kita buat dulu, Allah tengok dia akan atur the next step.
Tu skill dia. Ramai orang tak ada skill ni. Nak berniaga, fikir langit bumi, tak start. Buat dulu kecil-kecilan, nanti dia akan atur the next thing. Tak percaya, anda berhati. Tony Fernandez, buat AirAsia. You rasa dia ada banyak duit? Kim Salam, cakap orang sebelah. Dia beli syarikat tu, nak pinjam dengan bank tak ada siapa nak layan dia masa tu. Dia beli syarikat tu, dah terhutang 20 juta. Cuba you all, nak sign tak? Tapi sebab dia ada faith, yakin. Dia faith dengan apa yang dia nak buat. Faith, tahu faith? Faith. Bahasa Melayu apa faith? Faith. Dia ada kepercayaan dengan apa yang dia nak buat. Dan dia percaya dengan apa yang dia punya direction dia. Sign tu hutang 20 juta. Sekarang bernilai berbilion. Tanya orang sebelah, kau ada? Tak ada. Ingat ayat ni, fast action. Cuba ulang, fast action, fast result. Lebih cepat you bertindak, lebih cepat hasil yang you akan dapat. Nak makan durian lagi 7 tahun, you kena tanam sekarang. Kalau you nak makan sekarang, you kena tanam 7 tahun dulu. Point dia apa? Fast action, fast result. Atau bahasa lain maksudnya speed. Cuba ulang. Dan 80%, tengok saya sekejap. Saya tahu you suka nak tulis, tapi tengok saya. 80% saya observe anak murid saya. Tak ramai anak murid saya, dalam 500,000 lebih. Dalam masa 6 tahun, masuk 7 tahun dah insya-Allah tahun depan. Yang berjaya gila-gila adalah orang yang bertindak cepat gila-gila. Yang jenis buat tu laju. Dia dah buat, dia ada plan, boom, shoot. Dia tak ada tunggu. Yang susah nak berjaya, yang asyik kira bintang. Dan tunggu tarikh yang sesuai. Dan 48 tahun dia tunggu. Faham atau faham? So cadangan saya, apa yang akan buat life you berubah dengan cepat lepas MKK ni? Praktis bertindak dengan pantas, respon dengan pantas. Berapa orang faham perkataan CI? Whole idea magnet kekayaan kejayaan adalah kunci dia adalah tindakan. Kunci dia apa? Kalau anda tidak mula bergerak, if you can't move, sikit pun tak boleh nak gerak, jangan mimpi nak buat tindakan yang besar. Saya ulang lagi sekali. Kalau satu tindakan yang kecil anda tak boleh mampu nak buat, jangan mimpi anda nak buat tindakan yang besar. Dan kenapa kelas kita bermula dengan pergerakan? Sebab movement, pergerakan akan memberikan tenaga. Kalau you demam, you pilih untuk baring, demam tu akan stay dan susah dia nak recover. Tapi kalau you start bergerak, you akan tengok peluh tu akan start pecah. You akan tengok momentum akan start datang. Dan everything akan jadi lebih mudah untuk you capai. Berapa orang faham perkataan say I? Angkat tangan kanan macam ni. So apa kita perlukan adalah kuasa tindakan. Berapa orang faham perkataan say I? Okay, so itulah video yang kita belajar pada pagi ini tentang tip orang berjaya. Saya tahu kat luar sana dah awak semua ni mesti ada juga kan rasa macam boleh ke? Aku ni layak ke nak berjaya? Takut, ragu-ragu. So, insya-Allah bila kita belajar pasal value dalam ATR ni, kita boleh selesai, kita boleh ubah hidup kita selari dengan moto ATR Global Sdn Bhd, iaitu ATR Change Life. Okey, untuk slide yang seterusnya, bagi culture ATR, kita ada satu ruku ATR yang ditanam di dalam budaya ATR, di dalam OFI ATR Global Sdn Bhd, iaitu kita panggil ruku ATR. Yang pertama iaitu fokus penyelesaian bukan masalah. Yang ni kita selalu tanam kepada semua staff, tak kira bahagian sales ke, marketing ke, management ke, kita kena jadi seorang yang fokus kepada penyelesaian. Sebab masalah ni semua orang ada. Hari-hari semua orang ada masalah.
masalah rumah tangga, balah dengan suami, gaduh, salah faham dengan kawan, gosip sana sinu. Jadi benda-benda macam tu masalah takkan habis. Tapi macam mana kita boleh grow hidup kita, kita boleh ubah hidup kita bila kita ubah cara pemikiran kita, kita fokus untuk selesaikan masalah yang ada. Jangan fokus kenapa masalah itu timbul. Kalau kita fokus kenapa masalah itu timbul, kita fokus kenapa masalah itu berlaku, kita bukan dapat penyelesaian, tapi kita akan dapat lagi banyak masalah. So, dalam rukun etiak, dalam budaya etiak, yang pertama, kita fokus penyelesaian bukan masalah. Okey, so yang kedua untuk rukun etiak, berlumba-lumba bukan bersaing. Okey, dalam budaya etiak kita galakkan, terutama sekali di kalangan tim sales, di kalangan marketer, berlumba-lumbalah sama-sama awak untuk capai target. Bukan bersaing. Sama-sama buat, sama-sama rasa seronok, sama-sama rasa enjoy. Bukan rasa aku nak buat sorang-sorang. Jadi bila kita ada budaya berlumba-lumba, saling membantu, support each other, insya-Allah suasana office tu, budaya tu kita akan rasa lebih enjoy, kita akan rasa lebih seronok. Jadi insya-Allah kat sini nanti bila udah masuk dalam team awak nanti, awak akan nampak dia orang selalu support each other. Bila ada orang set target, bila ada orang set target, bila ada orang update sale, dia orang akan support each other. Dia orang akan saling membantu. Dia orang akan, kalau aku ada ilmu lebih, aku akan share. Itu kita panggil budaya berlumba-lumba, bukan bersaing. Okey, yang ketiga untuk budaya dan rukun etiak kita iaitu lihat pada peluang dan fikirkan masa hadapan. Yang ni yang saya terapkan selalu. Bila kita berada dekat satu tempat, kita kena tengok peluang apa yang ada depan mata kita dan kita grab peluang tu untuk masa depan kita. Kita jangan jadi orang yang takut untuk ambil peluang. Sebab bila kita takut untuk mengambil peluang, kita tak akan cuba untuk buat. Jadi peluang dah ada, ambil peluang tu, cuba buat, lawan ketakutan, buang rasa ragu-ragu. Untuk apa? Bukan untuk saya, bukan untuk company, tapi untuk masa depan kita. Sebab peluang yang ada ni untuk masa akan datang, bukan masa lepas kita. Jadi yang ketiga rukun etiak adalah lihat pada peluang, fikirkan masa hadapan. Yang keempat iaitu bergembira, libatkan diri dan positifkan diri. Yang ni kita sangat-sangat terapkan di dalam office. Apa-apa yang berlaku dalam office, program ke, apa-apa suasana ke, apa-apa event ke, kita akan minta semua orang gembira, enjoy, sama-sama enjoy. Bila ada event, sama-sama terlibat dan kena positifkan diri. Jangan rasa iri hati, jangan rasa dengki, jangan rasa tak puas hati. Jadi sama-sama buat, sama-sama terlibat, insya-Allah suasana tu akan jadi enjoy. Ataupun biasa kita pakailah, be happy, make money. Bergembira, duit insya-Allah duit akan. Okey. So yang kelima, yang ini sangat pentinglah untuk staff di Etiak Global. Kita tekankan sangat, pandai bekerjasama lebih penting daripada pandai bekerja. Kenapa kita tekankan pandai bekerjasama? Sebab di Etiak Global ataupun di mana-mana company, kita bukan buat kerja seorang. Kita bukan kerja seorang. Kita ada rakan kerja kita ada bos, kita ada ketua, kita ada anak buah. Jadi kita kena pandai bekerjasama. Macam mana kita nak bekerjasama dengan dia orang? Macam mana kita nak bertolerasi? Sebab kalau kita ramai staff, kita ada ramai kawan-kawan dekat office, tapi kita ada sifat pentingkan diri sendiri, ada sifat tak nak bekerjasama, menyebabkan budaya satu office tu, suasana di office tu akan jadi suram, akan tidak best. So ni lama kelamaan menyebabkan kita pun akan rasa tidak selesa. Jadi
Apa yang kita terapkan, pandai bekerjasama lebih penting daripada pandai bekerja. Jadi sama-sama kita ajak kawan-kawan kita buat, sama-sama kita buat, sama-sama kita bantu. Tolerasi, support each other. Okey, seterusnya iaitu 5 tiang siri ATR Global Sdn Bhd. Okey, 5 tiang siri ATR Global Sdn Bhd ni telah dikeluarkan satu formula oleh kita punya CEO pada mula-mula penubuhan ATR Global dulu pada tahun 2016. Dia merupakan satu formula yang telah Tuan Syazwan catat, merupakan tiang, merupakan satu pegangan yang kukuh yang semua staf di ATR amalkan. Jadi untuk trainer-trainer baru, sama-sama kita cuba amalkan. InsyaAllah awak boleh amalkan di dalam office, awak boleh amalkan untuk kehidupan awak. Yang pertama, formula yang pertama adalah A, Allah. So apa itu Allah? Okey, so lebih pada apa yang Tuan Syazwan cerita, apa-apa yang kita nak buat, nak bina company, nak start bekerja, nak buat sale, nak produce nombor, apa-apa yang kita nak buat, kita kena mulakan dengan Allah. Sebetulkan niat kita, niat kerana Allah. Buat semua benda ni kerana Allah. InsyaAllah bila kita betulkan niat kita, tu pun dah menjadi satu ibadah. So bila dia dah menjadi satu ibadah bagi kita, setiap saat kita bekerja itu, pahala akan sentiasa mengalir untuk kita. Okey, yang kedua adalah mentor. Nak berjaya, Tuan Syazwan beritahu kat saya, nak berjaya, awak kena ada mentor. So apa itu mentor? Mentor adalah orang yang menjadi satu rujukan utama kita untuk kita follow, untuk kita jadikan dia satu guideline. So mentor ni boleh ambil di kalangan leader, manager ataupun orang-orang yang ada result. Jadi kena ada mentor. So kalau saya di bahagian sales, saya di bahagian trainer, saya kena ada mentor untuk bahagian trainer. Mentor yang saya rujuk untuk saya belajar pasal mengajar, macam mana nak deliver knowledge, macam mana nak deliver ilmu yang ada. So saya kena ada mentor bahagian. So kalau awak di bahagian sales, awak kena cari mentor-mentor yang power bahagian sales, belajar dengan dia, rujuk dengan dia. Awak tak akan berjaya kalau tak ada mentor. Sebab apa? Sebab mentor ni dia dah buat apa yang awak nak buat. So awak hari ni baru nak start nak buat ni, start nak mula baru ni, tak mula lagi. Jadi jangan kita rugikan masa, rugikan peluang yang ada, tak ego dalam diri, menyebabkan langkah kita, peluang yang ada tu jadi sia-sia. So cari mentor, jadikan belajar dengan dia, jadikan dia rujukan utama kita. Yang ketiga, M juga, iaitu mindset. Tuan Syazwan beritahu kat saya, nak berjaya, pertama mindset kena jelas. So tadi kita dah belajar pasal mindset. Apa itu mindset? Bukan kita tak boleh berjaya, kita boleh nak berjaya sebenarnya, tapi kita dok asyik main dalam kepala. Boleh ke? Aku ni layak ke? Jadi apa-apa lepas ni, kita kena start setting mindset kita dulu. Macam mana nak setting mindset? Kita dah belajar tadi. Kita kena start percaya pada diri kita sendiri dulu, barulah akan keluar action. Bila keluar action, akan keluar result. Bila keluar result, akan keluar apa? Akan keluarlah apa yang kita nak. Okay. So yang seterusnya, attitude. So dalam 5 tiang siri ATR, Cik Wan selalu bercakap dengan saya, nak berjaya, sehebat mana kita dalam sesuatu bisnes, sesuatu apa yang kita belajar, itu tidak penting. Yang penting lagi adalah attitude. Jadi kok mana-mana pun kita kena jaga attitude, tingkah laku kita, supaya orang sekeliling kita pun senang dengan kita, orang sekeliling kita pun suka dengan kita. Bukan orang rasa kita hebat tapi rasa tak selesa dengan kita. Jadi apa yang saya nak tekankan, tolong jaga attitude. Cik Wan tekankan, nak berjaya, attitude kena jaga. Jaga adab hormat orang. Okay, so seterusnya adalah M, leadership. Nak berjaya, kita kena ada leadership. So saya tak ada team, macam ni saya nak lead orang? Leader, menjaga. Lead paling power sekali adalah kita lead diri kita. Kita ni nak lead diri kita sendiri, payah. Kita tak jujur lah, payah sebenarnya. Jadi leadership yang paling utama sekali dalam 5 tiang siri ATR adalah kita kena lead diri kita sendiri.
InsyaAllah kita dah berjaya lead diri kita. Nanti kita ambil team, kita ada staff, kita ada team kita yang baru, kita boleh lead. Tapi kalau diri kita tak ada lead, macam mana kita nak lead? Jadi nak berjaya dalam 5 tiang segi etiak, kita kena ada leadership. So last kali dia panggil B kuasa 2. So B kuasa 2 ni nak berjaya jaga bonding. Sila tu rahim persaudaraan kita. Kena jaga bonding antara staff, antara bos, antara tim kita kena jaga. Dan kita kena terapkan budaya yang betul dalam office kita. Jangan bawa budaya yang tidak comel. Jangan bawa gosip-gosip yang tidak comel. Kalau boleh tempat ni kita tempat nak cari rezeki, tempat yang mana kita nak cari rezeki untuk keluarga kita. Rezeki mari dengan suasana yang betul, yang tenang. Jadi kita create budaya yang betul, pemikiran yang betul, mindset yang betul, attitude yang betul. Jadi itulah 5 tiang segi etiak yang sentiasa Cik Wan tanam untuk kita semua. Jadi jangan tinggal satu pun formula ni untuk awak berjaya. Bukan di dalam company etiak saja, di luar sana pun awak boleh apply. Okay, itu saja daripada saya untuk culture dan value etiak. So saya harap awak semua dapat something yang special untuk slot kali ini. Sama-sama kita terapkan, kita jalankan budaya ni dari masa ke semasa. Jangan malu, jangan segan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.